Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam program Gila Wayang kali ini. Budi bersama dengan Budi Etos dan juga Budi Badis pada malam ini akan menonton sebuah filem lakonan Matthew McConaughey dan juga Anne Hathaway di dalam sebuah filem pengembaraan berjudul Mr. Stella. Filem ini mengisahkan tentang sebuah kehidupan di mana bumi kepada kita itu sudah tidak didiami. Apabila tidak boleh didiami, dikatakan manusia mencari jalan untuk mendapatkan satu penempatan baru selain daripada bumi. Jadi untuk kisah selanjutnya, apa kata kita tonton filem ini. Terima kasih kepada TGV Cinemas kerana sudi menyediakan lokasi untuk Premier with Budi. Filem ini sangat sesuai ditonton di IMAX. Kita dengar pula apa kata selebriti dan juga Budi Etos tentang filem ini. Filem yang bagus, lain daripada yang lain. Kalau saya cakap lain daripada yang lain tu memang semua orang akan kata semua filem lain. Tapi yang ni memang lain daripada yang lain. Konsep dia bukan yang sering kita tengok, bukan filem cinta biasa, bukan filem family biasa. A lot of elemen-elemen science di dalamnya. Okay, so itu yang pertama sekali dan susah untuk teka ending. So that makes a good film. So kita akan sentiasa tertanya. Ya. Apakah mungkin penonton tidak faham tentang filem ini, mereka tidak bersedia ataupun sekadar filem ini mencampur adukan banyak perkara sehingga penonton memang tak faham langsung. Okey, boleh mengelirukan sedikit, saya tak nafikan. Saya pun tadi datang dengan kawan. Kawan sendiri pun bagi tahu tadi, dia kata, "Shah, I don't understand the movie but I like the movie." Salah seorang kawan saya cakap macam tu. Okey, the part yang mungkin susah nak faham tu sebenarnya is the part because dia banyak penerangan tentang science, physics, astrophysics, you know. And then about bending time, space and reality. Those little things memang susah kita nak terangkan kalau kita tak ada knowledge dalam bidang tersebut. Tapi saya rasa dia dah jelaskan dengan sangat very clearly explain because dekat end of the movie tu ada loophole untuk terangkan semua tu. Loophole tu saya rasa jalan mudah penulis screenwriter, penulis layar filem ni buat untuk senang nak jelaskan. Saya rasa it's a cheat mode lah, macam tak adil sikit. Dia dah letak benda tu, so terus dah menjelaskan the whole movie. So sebenarnya kalau you tak faham, you can still faham sebahagian kalau tidak seluruhnya. Tapi memang betul tak nafikan elemen-elemen sains dalam tu, elemen fizik dia about space, reality, about time. Tu mungkin macam boleh mengelirukan sedikit lah. Tapi saya rasa, I think personally it's a brilliant movie. Dan pelakonnya pastinya Matthew McConaughey menjadi bola hangat di mana lakonannya begitu memperangsangkan, cemerlang. Bagi Syah macam mana? Okay, memang Matthew McConaughey is a good actor, tapi to be honest, yang saya lebih impressed dalam filem ni is Anne Hathaway. Pasal Anne Hathaway dah sering memainkan watak-watak. You know her roles, she was Devil Wears Prada, she was a princess. Watak dia selalunya tak se-complicated yang ni. Tapi here, she plays a scientist. You have to watch it. Saya rasa dia punya acting brilliant. Matthew McConaughey given lah dia lead actor, memang dia gave a good job, but my personal favourite for the film is Anne Hathaway instead of Matthew McConaughey. Yeah. Saya suka filem ni pasal dia berbeza daripada filem-filem biasa yang sering kita tonton. Mula-mula to be honest, sebelum saya sendiri datang, saya ingatkan it's going to be like another movie dalam outer space, sesat, hilang and everything. Tapi bila kita dah tengok, of course it would help kalau kita ada banyak pengetahuan tentang physics. It explains a lot. It's about time and space. So yang saya faham filem ni dia menjelaskan ada message sebalik dia. First of all, message is for us orang sekarang to take care of your planet, okay, untuk masa depan, untuk anak-anak generasi yang akan datang. And then dia menerangkan tentang penerokaan ke dunia yang lain untuk mencari pertempatan lain untuk manusia dekat bumi. If kita dah tak boleh tinggal kat bumi ni, ada tempat lain dekat luar. Tapi filem ni ada, saya tak boleh bagi tahu, I cannot see the ending or anything like that, right? But there's a loophole to this film lah. Ada loophole, ada macam, saya rasa one part of the story dia cari jalan keluar yang agak mudah untuk menjelaskan cerita tu di bahagian akhir filem ni. So in the end, saya rasa orang yang tak faham, you still boleh faham juga cerita dia lah di ujung-ujung dia. Cuma saya rasa part yang dekat ujung filem ni ada satu part tu macam loophole lah. It's a loophole hanya untuk cari jalan untuk memudahkan penerangan cerita filem ni. Okay. Apa mesej dia nak sampai? Orang tu dia nak bagi tahu yang mana korang pergi? konsep time and space, you can bend time and space lah. Dia nak cakap you boleh bend time and space. Banyak filem dah buat macam tu. You boleh langgar hukum fizik. Yang paling you rasa boom dalam filem? Then saya akan memberikan sedikit, I'm gonna leak a bit of the movie lah. Tapi the part where he thought he was not going to come back, Matthew McConaughey thought dia takkan dapat
kembali dan berjumpa dengan anak-anak dia. Dia tak boleh communicate, dia nangis saja. Dia tengok video daripada anak dia, dia nangis. So that part I think was very touching. Berapa bintang you nak bagi? Out of 5, I give it about 4. Okay. Yeah. Thank you, Jah. 100%. 100%. Tak faham 100%. Itu buatkan saya nak tengok lagi sekali untuk lebih fahami kan. Sebab dia berkenaan dengan quantum physics semua masuk dalam dan saya tak berapa nak faham. Tapi dari segi thriller dia memang terasa. Dia suspense, dia everything. Lakonan Matthew dan lakonan Anne Hathaway memang best, tak dapat dinafikan. But dia dah towards the end tadi baru kita faham sikit-sikit. Tapi bila dia dah masuk ke alam, nak cerita lebih macam takut spoiler pula kan. Tapi okey lah, dia dah masuk certain parts tu yang menyebabkan kita dah mula faham daripada awal tu apa message yang cuba diberikan. Berapa bintang you nak bagi? Out of 5 saya bagi 3.5. Dan Daud. Okay, since cerita ni 3 jam, saya ingatkan dia 6 jam setengah. Panjang juga. Tapi okay, basically okay kot. Mula-mula cerita tu okay. Mula-mula ingat macam tengok Slot Samarinda, dia punya drama banyak. Tapi di pertengahan tu, kan, di pertengahan tu macam memerlukan kecerdikan di tahap tinggi untuk menonton filem ni. Jadi mungkin kita tengok 2, 3, 4 kali lagi. Tapi yes, Dynamic Master. So mungkin sebelum saya nasihatkan kepada anda yang nak nonton cerita ni, minum susu Enmam banyak-banyak untuk kesinambungan sel-sel otak. Tonton, dan saya rasa akhirnya apa yang saya dapat daripada cerita ni, saya nak jadi angkasawan. Okey, daripada 5 bintang kita bagi 3. Okey. Terima kasih Budi. Thank you. You, Sasha. Complicated, tetapi dia suka yang bahagian macam memikirkan tahap yang tinggi, jadi pemikiran yang tahap yang tinggi. Kalau kata untuk orang-orang yang sukakan action macam apa terbabum ke apa benda ke, benda ni tak macam tu. Tapi yang ni memang first tu kita rasa macam agak macam kenapa ni, macam boring sikit lah apa semua kan. Tetapi bila towards at the end, benda tu jadi lebih best. Dia lagi bagi kita macam memikir, dan benda tu macam something yang kita tak pernah tengok dan tak pernah terfikirkan. Rasa nak tengok sekali lagi tak? Nak tengok sekali lagi, yes. Tetapi kalau beli DVD ke tak? Berapa bintang? Dia bagi 4 bintang. Alright. So, kita nak tanya Sasha Sadin, apa perasaan you, apa perasaan yang bermain dalam fikiran you ketika menonton filem? Okay, sebenarnya sebelum datang untuk premiere ni, memang Syah tak tahu apa-apa pasal filem ni. Tak ada baca review, tak ada baca synopsis, trailer langsung tak ada. I didn't even know who was in the movie. Sempat tengok dia punya poster je. And tak jangka movie dia sampai 3 jam. Tapi memang Syah appreciate movie yang walaupun 3 jam tapi memang non-stop action. Dia memang berapa kali tutup mata dekat macam ni lah kan. Sebab memang boleh bagi heart attack jugalah cerita ni. Banyak scene-scene terkejut. Suka tak Anne Hathaway punya lakonan dalam filem ni? I suka Anne Hathaway, tapi I tertarik dengan watak budak kecil tu sebenarnya. Because I memang kalau tengok whatever kind of movies, I memang suka tengok the child actor or actress. Sebab they're so young, tapi diorang, especially macam watak yang Murph bawa ni, watak yang sangat-sangat berat. So I macam kagum macam mana dia boleh rasa dia boleh bawa keluar all those feelings. And sebab kita obviously belum tahu jalan cerita dia sampai hujung dia. Tapi dia, I rasa dia mungkin dia betul-betul kena study karakter tu. Dia sendiri kena understand science, how the science works, gravity works and everything. And cerita ni memang brings me back to the movie yang Gravity itself, Sandra Bullock. And I rasa movie ni boleh menang banyak awards nanti. I think it will be nominated for a lot of awards. Yes, I think so. Babak yang mana yang bila you keluar dalam pawagam you masih ingat babak mana? Banyak sangat-sangat. Tapi I think kalau daripada segi yang terkejut tu, scene yang macam tsunami tu lah, the wave tu, oh my god, that was like, dah duduk macam ni dah, kaki dah atas, aku macam oh my god, please selamat kan, macam Okay, wow. Berapa bintang you nak bagi? I nak bagi 4.5 lebih, boleh? Alright. 4.5 lebih. Okay. I really like Thank it. you so much. Alright. Thank you so much. Apa lagi beliau tentang filem ni? Best tapi confused.
Kalau kita tengok, boleh tengok macam National Geographic, kisah angkasa. So tapi ini ada a bit drama lah. Apa yang you faham? Ataupun intipati sebab filem ni menggabungkan banyak benda, falsafah tentang time, relativity, kekeluargaan. Kalau daripada tajuknya, Inter tu bermaksud in between, di antara. Stella tu bintang-bintang. So secara ringkasnya antara bintang-bintang. Dirujuk pada, dikaitkan dengan filem ni, dia jadi macam quest antara bintang-bintang nak cari tempat barulah sebab bumi semakin tak boleh dihuni. So untuk meneruskan kehidupan, kelangsungan survival untuk hidup. So dalam in between perjalanan tu adalah drama dia. Okey, kita sentuh tentang lakonan utama Anne Hathaway dan juga Matthew. Macam mana you rasa? Saya suka Anne Hathaway, tomboy, dia punya look cantik. Saintis. Saya sebab benda cerita ni terlalu berat, so I tak fikir sangat dia punya lakonan, but after all okay lah. You rasa you nak tonton sekali lagi tak filem ni? Ya, boleh. Okey, berapa bintang? Saya bagi 4. Okey. Macam mana? Review sikit. Okay, bagi saya bila saya tengok trailer tu macam trailer. Saya tengok trailer tu macam alah biasa punya cerita angkasa yang cuba nak selamatkan bumi, tapi bila lama kelamaan dia menjadi satu benda yang baru dan menarik. Time tu saya tak perasan sebenarnya cerita ni 3 jam, saya tak perasan sebenarnya. Keluar tengok pukul 12. Takkan you tidur ke tadi dalam ni? Tak. Cerita dia, kalau bagi saya suka jalan cerita lah. Saya suka jalan cerita. You seorang pemikir bila menonton wayang, Saya suka berfikir, saya suka selami apa sebenarnya jalan cerita. Baru yang benda tu. Secara ringkas, kita nak secara ringkas, apa sinopsis yang boleh diberikan kepada penonton? Okey, sinopsisnya. Okey. Tak boleh nak cakap apa lah pasal dia ada. Mulakan daripada bumi ketika ini tidak dapat didiami dan manusia terpaksa mencari tempat tinggal di planet lain. Macam tu? Itu sinopsisnya lah. Ya memang kalau kita nampak itulah sinopsis. Okey, babak yang best dalam filem ni. Okey, babak yang best adalah babak di mana kejap kena fikir. Banyak sebenarnya scene-scene yang best sebab kita tak expect dia punya actionnya begitu. Azri pernah tonton Inception? Pernah. Okay, persamaan filem ni dengan Inception. Okey, yang persamaannya rumah atas, rumah bawah. Berapa bintang nak bagi? Saya bagi 4 bintang. Cerita ni saya suka sebenarnya cerita ni. Cerita Interstellar ni menunjukkan kita rasa nak tahu apa yang akan ada lagi dalam dimensi-dimensi lain. So cerita ni menunjukkan satu perkara yang baru dalam dimensi. Kita dalam Islam kita 7 galaksi. Dia mencapai ke-5 dimensi. Maknanya cerita ni nak menunjukkan ada lagi dimensi-dimensi lain sehingga dimensi ke-5. So bagi saya keseluruhan cerita ni okey dan boleh ditonton dan rasa berat sikit sebab melibatkan metafizik dan sebagainya. So apa yang saya boleh bagi kat sini harus nonton kot cerita ni. Berapa bintang? Saya bagi 4 bintang. Thank you. Ucapkan baby, wow.